Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang bahagia Dr. Mazlan selaku pengurusi Darul Wahdah, Mak Puan, Tuan Omar, tuan-tuan guru, para hadirin dan hadirat, tetamu di majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai ujian yang menimpa dunia dan juga negara kita, iaitu dengan COVID-19 yang menyebabkan berlakunya perbezaan, penjarakan sosial, berubahnya normal budaya kita, berubahnya cara sembahyang kita, berubahnya cara pergaulan kita. Semuanya ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga diuji sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 Ramadan itu silap makan kulat. Kutik tepi rumah tu dia ingat kulat tahun, rupanya kulat beracun. Jadi teruk jugalah. Ni pun sampai hari ni pun kurang sihat lagi. Memang nampak serah turun 20 kilo tu orang. Cuma perut tu dia tak nampak sangat lah kan, tapi 20 kilo dah timbang turun. Allah tak tahu lah kan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita kena terimalah. Baik tuan-tuan dan puan-puan untuk Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah kita Doktor cadangkan untuk kita bacakan buku yang baru yang saya keluarkan ini, dan kita tangguh sekejap buku lama tu. Nanti habis buku ni kita sambung balik buku kitab lama tu. Dan buku ini juga saya tulis saja, saya menggunakan uslub yang agak mudah lah, agak ringkas sikit. Walaupun sebenarnya kalau nak cerita bahasa syaitan ni pun banyak, panjang, tetapi kita ambil dengan uslub yang agak lebih mudah. Dan di sini ada banyak perkara yang sebenarnya agak penting untuk kita ketahui tentang tipu daya syaitan ini. Jadi sebab itu saya tengok belum ada lagi orang yang buat secara khusus tentang bagaimana kita nak menjauhi tipu daya syaitan ini. Sebab itu saya tulis satu buku yang khas untuk menangani masalah ini. Jadi sebahagian besar daripadanya boleh kita baca sendiri. Walaupun tuan-tuan tengok kalau harga tu memang kalau kita tengok agak tinggi sikit lah, tapi yang ni sebahagian daripadanya kita akan sumbangkan kepada persatuan penawar yang saya sendiri bersama dalam persatuan tersebut, insyaAllah. Jadi kalau ikut harga tu walaupun agak tinggi, tapi benda ni boleh guna lama kan. Sardin RM6.5 kita sekali masak habis kan. Yang ni RM10 pun kita boleh guna banyak kali, insyaAllah. Boleh simpan di rumah untuk anak-anak kita nanti nak baca pun boleh, dan untuk peringatan kepada kita untuk masa yang panjang, insyaAllah. Baik, dalam buku ini walaupun agak ringkas, tapi dia ada beberapa perkara yang kita tengok pada tajuk kandungan tadi. Yang pertamanya, iblis asalnya adalah hamba yang soleh. Itu tajuk pertama. Yang kedua, ciri-ciri syaitan. Yang ketiga, nama dan tugas-tugas syaitan. Apa kerja dia? Yang keempat, jenis-jenis tipu daya dia, tipu daya syaitan.
Yang kelima, rukun-rukun isti'azah. Kita ada ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu, isti'azah tu apa rukun dia? Dia ada rukun dia kan. Kemudian i'rab dia. I'rab a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu apa yang ulama letakkan sebagai i'rab dia. Begitu juga yang ketujuh, pengertian isti'azah itu. Yang kita dah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu apa pengertian dan maksud dia menurut para ulama. Yang ke-8 adalah jenis-jenis lafaz dia. Yang kita boleh pilih ada banyak jenis. Dan insya-Allah kita cubalah menggunakan pelbagai jenis lafaz. Dan yang ke-9, tempat untuk kita baca isti'azah. Yang tempat yang di syarakkan kepada kita. Yang ke-10, hukum bacaan dia. Dan yang ke-11, tempat-tempat yang disunatkan membaca isti'azah. Dan ke-12, amalan menjauhi tipu daya syaitan. Itu dia punya ni. Dan sumber rujukan saya adalah kitab-kitab muktabar termasuk Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama muktabar. Jadi mudah-mudahan buku yang kecil ini dapat manfaat kepada kita. Dan siapa yang kata dah ada wakaf 70, siapa yang nak beli untuk bekalan di rumah, pun baik juga untuk kita simpan di rumah, kita baca sendiri, dan untuk anak-anak kita, waris-waris kita lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Minta maaf lah hari ni saya mungkin kurang melawak sikit sebab bila tak apa sihat ni dia tak melawak sangatlah. Dia ingat mati lah. Bila kita sakit ni kira dia ingat mati ya. Tengok orang buka TV pun tengok kita rimah, dengar orang melawak sangat kita rimah, dengar. Bila tak sihat rupanya dia butuh no. Dengar orang mati kita rasa macam nak mati juga dah. Bila kita tak sihat, bila kita sakit. Itu sebenarnya bila kita selalu lupa Allah Ta'ala ni, kerana di antara punca kita lupa Allah Ta'ala sebab sihat sangat no. Sihat ni ada sebahagiannya ujian dan ada kebaikan. Memang sihat tu bagus, kita nak sihat. Tapi ada sebagian orang bila dia sihat dia lupa Allah Ta'ala. Dia kira nak berpoya-poya, dia kira nak berseronok, dia kira nak apa. Dia tak tahu nikmat sihat itu sebenarnya untuk amal ibadat, selain daripada apa yang kita dah dapat di dunia ni. Bila kita dah kena sakit baru kita tahu bahawasanya nikmat sakit, nikmat sihat itu lebih berharga daripada nikmat-nikmat yang lain. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita sama-samalah menjaga kesihatan kita dan kita menggunakan sihat, nikmat sihat yang Allah Ta'ala bagi itu ke tempat yang benar. Walaupun kita dapat merasai makanan yang pelbagai apa, tapi ingat untuk agama kita, untuk akhirat kita tetap juga kena ada. Mengaji, kena mengaji. Tak boleh tinggal. Kerana apa? Ini bekalan akhirat kita. Semua orang mesti sakit. Mesti sakit. Semua orang mesti mati. Tak ada orang mati tak sakit. Langsung tak sakit, terus mati, terkejut tu nak mati sakit juga. Semua orang mesti mati. Semua orang mesti sakit. Jadi kita akan menghadapi benda ni satu masa nanti, cepat ataupun lambat. Jadi bekal akhirat kita kena ingat, kena ada. Kalau tak ada bekal akhirat, tak tahu. Maka sebab itu tuan-tuan, di antara makhluk yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita, yang menguji kita, yang menipu daya kita adalah syaitan, yang berusaha untuk menyesatkan manusia ini daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kena tahu juga tipu daya dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak kali, banyak tempat, innahu aduwwul lakum, syaitan ni musuh bagi kamu, fattakhizuhu aduwwa, ambillah syaitan ni sebagai musuh. Maknanya jangan kita ikut dia, jangan berkawan dengan dia kan. Dan mestilah kena anggap syaitan itu musuh kita sepanjang masa. Tetapi mungkin kita tidak tahu semua tipu daya dia. Maka kita kena baca Al-Quran, kita kena baca hadis Nabi, dan juga penerangan-penerangan daripada para ulama muktabar menghuraikan maksud pada Al-Quran dan hadis, bagaimana tipu daya syaitan tersebut. Tak. Itu kan di antara musuh kita selain daripada musuh-musuh yang lain. Baik.
Kita tengok muka surat pertama. Qadimah tu saya tulis sendiri, tak payah baca agak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Asal usul iblis. Syaitan ni berasal daripada iblis. Dan iblis tu siapa? Iblis asalnya adalah hamba Allah yang soleh. Asal iblis sangat soleh. Menurut para ulama, nama asal iblis ialah Azazil. Azazil. Sementara menurut satu riwayat, namanya ialah Al-Harith. Al-Harith. Nama timangan iblis ialah Abu Murrah, atau juga dinamakan Abu Al-Ghumr. Itu nama timangan dia. Nama sebenarnya Azazil, dan satu riwayat Al-Harith, itu nama iblis. Nama asal dia. Maka masa nama asal itu dia bukanlah orang yang jahat, orang yang soleh. Terlebih soleh daripada kita. Sangat-sangat soleh. Iblis berasal daripada golongan jin, dan diciptakan daripada api. Iblis mulanya sangat taat kepada Allah. Selama 70,000 tahun beliau beribadat dan menjadi guru dan ketua kepada golongan malaikah. 70,000 tahun beribadat, jadi ketua malaikat. Walaupun dia jin, tapi oleh kerana dia hamba Allah yang hebat, yang soleh, dia dilantik menjadi ketua malaikat. Dinamakan sebagai Tawus al-Malaikah. Tawusul Malaikah, Jenderal malaikat. Kerana kesungguhan beliau melakukan amal ibadat, lalu akhirnya dia diberi kepercayaan menjadi penguasa langit dan bumi. Jadi pemerintah yang memerintah langit dan bumi, dia bagi kepercayaan kepada iblis. Sampai tahap tu iblis pernah menjadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala suatu masa dulu. Kerajinan iblis beribadat membuatkan tidak ada tempat di langit bumi yang tidak ada bekas kesan sujudnya. Dulu masa iblis jadi ketua jin, pemerintah golongan jin di bumi. Sebelum kita ni makhluk jin dulu. Lepas tu iblis jadi ketua dia, jadi raja dia. Iblis ni punya rajin beribadat sampai semua tempat di bumi ni adalah ada kesan sujud dia. Tak ada tempat di bumi yang tak ada kesan sujud dia. Maknanya di Darul Wahdah ni tempat sujud dia berlambak lah, penuh lah. Dia pernah sujud di dia semua tempat dia pernah sembahyang dan pernah bersujud di situ. Maknanya rajin sungguh iblis ni beribadat. Tu pun akhirnya dengan kesilapan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kena ambil iktibar daripada kisah iblis ni, banyak iktibar kita kena ambil lah. Namun apabila golongan jin mula melakukan kerosakan dan derhaka kepada Allah, lalu Allah perintahkan para malaikat menghalau mereka ke pulau-pulau dan ke puncak-puncak bukit. Maka ketika itu mulalah berputik rasa bangga diri, takabur di hati iblis. Dia kata dia paling semua tengok tak berguna. Dia rasa dia orang yang paling kuat ibadat, tak ada raka pada Allah. Dia rasa dia lebih sikit pada orang lain. Orang lain banyak derhaka pada Allah, akhirnya dia halau. Makhluk jin tetap ada di bumi, tapi dia halau ke bukit-bukit, ke ujung, ke lautan-lautan dan ke tempat-tempat yang terpencil. Sebab tu dia orang tetap ada. Bila iblis dah mula timbul rasa takabur dalam dirinya, maka ketika itulah Allah Ta'ala dah mula kalih dia. Sebab rupanya sifat takabur ni orang panggil barah, satu penyakit barah, iman yang paling bahaya.
Kita kalau penyakit kanser tahap 4 orang kata bahaya kan. Takabur ni dia boleh jadi kanser sampai tahap paling bahaya. Ni takabur. Sebab tu sifat ni Allah paling tak suka. Sifat al-kibru, iaitu sifat rasa diri lebih baik pada orang lain. Memang ada ni, kita rasa kita lebih baik pada orang lain. Dia main pada mana? Kadang-kadang main daripada diri kita ataupun main daripada bisikan iblis itu sendiri pada kita juga. Ang bagus. Ang banyak berjasa dalam agama. Ang seorang pejuang yang bagus. Dia bisik-bisik sampai kita rasa kita lebih baik pada orang lain. Kita lebih bagus. Dia main tu. Ang bagus mengarang banyak. Dia main. Akhirnya niat ikhlas kita hilang dan lari. Tuan-tuan, kita mengaji ni memang kena mengaji. Tapi bila kita rajin main mengaji, dia bisik kat kita. Tengok depa peninggal nak mampu. Rajin. Dia bisik kat kita. Akhirnya bila kita mengaji, kita main tu bukan kerana Allah dah. Kita main kerana kita rasa kita baik pada orang lain. Kerana kita hebat pada orang lain. Akhirnya sebenarnya rasa tu adalah sifat al-kibru yang mula berkutik dalam diri kita. Lama-lama dia besar. Kalau kita duk tak lawan perasaan itu, akhirnya kita rasa kita akan lebih baik pada orang lain. Mulalah ketika itu sampai satu tahap kita pandang orang lain macam orang lain jahil. Kita pandang orang lain macam orang lain tak baik macam kita. Pandang orang lain nampak orang lain hina dan sebagainya. Itu kerana apa? Dia dah membesar, dah membarah di dalam diri kita. Kena lawan tu sifat ni. Kalau tidak, lama-lama sama dengan iblis. Sebab itu bila kita mengaji bab ilmu ni, 3 ilmu fiqh, tauhid, tasawuf ni, memang ketiga-tiga ilmu ni bukan membawa kita berbangga diri dah. Membawa kita makin kenal Allah Ta'ala, makin kenal sifat kehambaan kita sebenarnya macam itulah. Kan? Kita mengaji, dia tak sama dengan kita berniaga apa semua. Berniaga, target kita ialah keuntungan. Kalau tak target keuntungan, berniaga apa? Tapi bila kita menuntut ilmu ni, target kita bukan kehebatan. Target kita kehambaan. Walaupun target kita tu kehambaan, tetapi orang berilmu memang Allah Ta'ala angkat darjat dia. Tak perlu bimbang. Yarfa'illahu alladhina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala janji dah, dia akan angkat darjat orang yang beriman dan orang yang beri ilmu tu beberapa darjat. Kita tak payah minta benda tu Tuhan bagi. Memang akan lebih pada orang pun. Orang mengaji ni memang akan lebih pada orang lain pun. Jadi tak payah duk rasa pun tak apa. Benda tu memang akan lebih pada orang lain. Sampai itu tahap kita sendiri nampak benda tu, tetapi kita nampak dengan sifat syukur dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bukan dengan kita nampak dengan sifat bangga, dengan sifat sombong yang membarah dalam diri kita. Bukan begitu. Insya-Allah kalau kita boleh pandang begitu, kita boleh orang kata apa, atasi sifat takabur yang mungkin akan membesar dalam diri kita. Aku ni, walaupun orang akan cari kita, orang akan nampak kita lebih pada dia, hang lah pandai, hang lah nampak lain. Tak, yang itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menuntut ilmu, memang kita akan lebih. Allah Taala akan bagi pada kita anugerah macam tu. Tetapi bukan untuk kita berlagak, bukan untuk kita sombong diri, tetapi untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka beliau iblis akhirnya mengingkari perintah Allah. Bila sampai satu tahap sifat takabur itu makin membesar, bila Allah Ta'ala perintah sujud kepada Nabi Adam, dia mula ingkar yang tu. Dia tak mau sujud kerana apa? Dia anggap dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Sebab dia tengok penciptaan Nabi Adam tu. Kita tak tengok kan. Dia tengok mula-mula malaikat ambil tanah daripada bumi ni, lepas tu buat bentuk manusia tu, pamer di satu tempat. Tanah yang tak boleh nyawa lagi. Tanah macam orang panggil apa?
replika tanah lah kan. Iblis duk keliting tu berapa ribu tahun duk keliting duk tengok tu replika tanah tu. Nabi Adam masa tu kira macam anak patung lah kan. Dia pergi ketuk-ketuk, dia pergi ketuk-ketuk, lepas tu berongga. Lubang dia kata tu, dia tak padat pun, tak kemah pun, tak kuat pun. Iblis duk tengok lama dah. Iblis diciptakan daripada api, satu makhluk yang lebih baiklah daripada tanah. Ketika itu dia datang sifat lebih, rasa diri dia lebih mulia daripada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan itu. Maka bila dia rasa dia lebih mulia, Tuhan suruh sujud. Dia rasa sujud apa kan? Maka dia jawab pada Allah Ta'ala, kenapa kamu tak mau sujud? Dia kata, ana khairum minhu. Akhirnya kita keluar perkataan itu. Sepatutnya tak boleh keluar. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Tu jawab Iblis. Daripada tu mula kan. Sedangkan dia tak tahu perintah Allah ni mana boleh lawan. Akhirnya Allah Ta'ala laknat dia, dan Allah Ta'ala sebut wa kana minal kafirin. Jadilah dia daripada orang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iktibar yang pertama kita nak ambil daripada sini ialah, ingat Iblis asalnya orang yang soleh, bukan asal orang jahat. Yang jadi celaka, jadi kafir ni pun asal orang soleh. Maka kita, kalau kita soleh pun, bukan kesolehan kita menjamin kita untuk selamat lagi di hari akhirat, kalau kita masih lagi tak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita juga terkena tipu daya Iblis. Ingat, memang kita nak usaha, kita nak pertahankan benda ni, kita nak jadi orang soleh sampai mati. Ni cita-cita kita. Yang memang mengaji ni pun yang tu lah tujuan kita, nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh, nak jadi orang faham agama. Tapi ingat, Iblis tak duduk diam juga, tuan. Dia lagi tak duduk diam. Dia tak berehat macam kita. Tentera dia ramai. Dia ada cara, beribu-ribu cara dia membisikkan pada kita, menggoda kita dan sebagainya. Maka kita kena tahu juga yang mana daripada Iblis, yang mana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ciri-ciri syaitan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, kana iblis ya'ti Yahya bin Zakaria tama'an ay yuftinah, wa arafa dhalika Yahya minhu, wa kana ya'ti fi suwarin shatta, faqala lahu uhibbu an ta'tiyani fi suratika allati anta 'alayha. Ya, lebih itu tentang baca ni no. Saya baca terjemah. Sebab ada baris semua. Saya tolong bariskan semua supaya senang kita baca. Memang kalau daripada kita asal dia tak ada baris. Jadi saya tolong bariskan untuk kita mudah baca. Artinya, satu hari Iblis datang kepada